Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ini. Dan mudah-mudahan kita istiqamah dalam majlis ilmu. Dan saya sangat bersyukur kerana kita dipilih oleh Allah berada dalam majlis ni. Tuan-tuan, saya juga sama-sama berdiskusi, sama-sama membincangkan perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita dah maklumi dan saya pun sentiasa sebut dan asatidah lain pun senantiasa sebut, bahawa kita di akhir zaman ini terlalu banyak cabaran dalam kehidupan beragama kita. Mungkin cabaran keduniaan kita makin lama banyak benda makin mudah. Nah, kereta makin canggih, telefon tu tukar tiap-tiap tahun, komputer pun makin hebat. Semua teknologi mempermudahkan kehidupan dunia kita. Dalam masa yang sama sebenarnya salah satu senangnya ialah ilmu. Cuma bersamanya bertambah juga kesusahan disebabkan mudahnya juga benda-benda yang bukan sunnah itu tersebar. Zaman dulu nak dapat satu kitab ni payah. Dulu kalau kita belajar manuskrip, kita nak cari manuskrip yang paling dekat dengan penulisnya. Kalau boleh dapat manuskrip yang ditulis oleh penulis tu sendiri, itu adalah satu harta yang sangat bernilai. Sebab apa? Sebab kalau hari ni kita nak dapat satu buku Talbis Iblis contohnya, kita telefon, cari nombor telefon Abu Talha, ada tak buku Talbis Iblis? Dia pun kata ada, alhamdulillah, mudah. Kalau tak ada, dia kata nanti saya tanya Bushra. Kalau tak ada, dicari lagi mana ada, dapatlah depan dalam masa 1 minggu keluarlah buku tu. Berapa kos dia? Mungkin dah murah. Zaman dulu payah. Kalau kita kata zaman dulu Abu Talha ni dia kira sebagai nusakh, antara orang yang penyalin kitab. Dapat satu kitab, Abu Talha, saya nak kitab ni. Photostat tak ada. Dia pergi suruh Abu Talha, tolong tulis salin kitab ni kat saya. Dia pun salin lah satu. Sampailah 10 dah habis minggu tu tulis satu kitab. Kalau ada 10 orang nak kitab tu, letih dah tangan dia nak menulis. Nah, maka dalam salinan itu ada kadang-kadang gugur satu huruf, ada kesilapan dan sebagainya. Sebab tu manuskrip yang paling berharga ialah manuskrip yang ditulis oleh penulis dia sendiri. Dalam erti kata yang lain, kita ni dah mudah dah dapat ilmu, alhamdulillah. Bersamanya juga ada cabaran-cabaran lain dalam mengharungi ilmu ini, terutamanya dalam bab kita menjaga agama kita. Naam, agama ni sesuatu harta yang paling bernilai, yang mana kita nak bawa dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bahawa ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku beribadah kepadamu sesuai dengan apa yang engkau syariatkan. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak disembah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Allah Azza wa Jalla tidak disembah melainkan dengan apa yang Allah syariatkan. Kalaulah syariat itu boleh dipinda, boleh diubah, boleh dibuat sesuka hati, nescaya kita akan dapati ibadah umat Islam hari ini berterabur. Tapi tidak, ada yang memandu kita. Sebagaimana yang saya ingatkan waktu baru ni di Mekah, dan juga kita balik pun kita cerita tentang bagaimana sudut pandangan kita memahami ibadah walaupun maksudnya kita faham. Contohnya bila kita pergi ke Mekah,
benda yang antara pertama yang kita nak buat ialah mengagungkan syiar Allah. Ta'zim sya'air Allah, mengagungkan syiar Allah. Bagaimana di Mekah itu ada syiar-syiar Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kaabah, makam Ibrahim, Hijr Ismail, Hajar Aswad, Zamzam, Safa, Marwah, Mina, Muzdalifah, Arafah dan seumpama dengannya. Jadi setiap tanda-tanda itu kita nak agungkan. Maksudnya tujuannya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi pada setiap syiar ada cara tersendiri dan kita tak boleh nak pindah sesuka hati kita. Mengagungkan Kaabah dengan tawaf, mengagungkan Hajar Aswad dengan kucuk atau istilam, mengagungkan makam Ibrahim dengan bersalat di belakangnya, mengagungkan air Zamzam dengan kita minum dan mengharapkan keberkatannya, mengagungkan Safa dan Marwah dengan bersa'i di antara keduanya. Dan kita tak boleh pindah sesuka hati. Kita kata tak apalah, makam Ibrahim ni nampak mengagungkan juga, menarik, lalu kita nak tawaf makam Ibrahim. Tak boleh. Tawaf hanya di Mekah, hanya di Kaabah. Kita kata saya nak kucuk makam Ibrahim. Tak, kucuk boleh, tapi Hajar Aswad. Setiap syiar ada ibadah yang tersendiri. Siapa yang ajar? Kembali kepada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tata cara ibadah disyariatkan, bukan dipilih, bukan dipindah, bukan dirasakan sesuka hati. Kita antara sa'i, Safa dan Marwah dengan sa'i dan hanya dalam tempat tersebut, maka ada tata cara dan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah sifat mana pun dalam hidup kita, apabila kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka mesti melalui petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia sampai kepada maksud. Kita katakan dalam usulul fiqh kita ada tahqiqul manat, tanqihul manat. Tahqiqul manat ialah nak merealisasikan, mencapai maksud tujuannya. Apa tujuan? Mengagungkan Allah. Itu maksud tujuannya. Bagaimana nak sampai itu? Jalannya telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita kata orang kucuk makam Ibrahim dengan tujuan mengagungkan Allah, kita kata apakah dia sampai kepada maksud tersebut? Jawapannya tak sampai. Sebab jalan mengagungkan Allah di makam Ibrahim, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Kalau dia pergi usap kopiah dia, jubah dia, kita pergi Mekah, tengok orang dah ambil kopiah serban, usap di dinding Kaabah. Dia kata mengagungkan Allah pada Kaabah. Kita katakan tidak. Sebab maksud itu, jalan tersebut tidak menyampaikan kepada maksudnya. Bagaimana nak sampai kepada maksud mengagungkan Allah di Kaabah? At-tawaf. Bagaimana mengagungkan Allah di Hajar Aswad? Kucuk ataupun istilam. Bagaimana mengagungkan Allah di makam Ibrahim? Bersalat di belakangnya. Dan inilah indahnya orang yang kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman-zaman begini, zaman mencabar ni, akhir-akhir zaman, makinlah patut dan kita kembali berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua ibadah kita. Dan kita dah bincangkan sebelum daripada ni keindahan berpegang kepada sunnah dan juga kelebihan-kelebihannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang cinta kepada Nabi. Dengan mengikuti jalannya ialah menghidupkan sunnah Nabi. Sama juga kalau kita kata mengagungkan Allah, maksud caranya di Kaabah tawaf, maka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah maksud daripada syarak. Sebab syarak suruh kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu sehinggalah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya dan sekalian manusia. Maka mencintai Nabi adalah maksud yang dikehendaki oleh syarak.
Bagaimana nak sampai kepada kecintaan tersebut? Jalannya ialah berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tu mencintai Nabi, dia pergi agungkan kubur Nabi, maksud tu tercapai ke tidak? Tak tercapai. Sebab baru ni saya pergi ke pameran Masjid Nabi, dibawa, ditunjuk. Pertama sekali dia tunjuk gambar dinding yang kita pergi bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pagar besi kan, pagar tembaga tu yang petak-petak tu yang kita pergi bagi salam. Penjaga yang bagi penjaga pameran tu, dia kata jutaan atau ramai manusia tertanya-tanya apa ada di sebalik dinding ni, dan mereka bercita-cita kalaulah tak ada dinding ni lebih baik, disebabkan kalau tak ada dinding kita boleh tengok bagaimana makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia kata, benarkah dakwaan itu? Kalau tak ada dinding tu maka lebih kita bahagia sebab kita boleh tengok makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, dah. Adanya dinding ni adalah kerana makbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sendiri doa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kubur aku berhala yang disembah. Kalau tak ada dinding tu, apa akan jadi pada kubur Nabi? Nah, saya cerita saya pergi ke Jombang. Orang Jombang kata, Ustaz nak pergi ziarah tak kubur Gus Dur? Saya kata, kenapa nak pergi tengok kubur Gus Dur? Saja Ustaz nak pergi tengok, ramai orang pergi sana. Saya kata, saya tak ada hajat nak pergi. Pergi je lah, tak payah. Kenapa? Apa istimewanya? Dia kata, kubur Gus Dur ni kena topak tanah dia Ustaz. Saya kata, apa? Kenapa? Mendap ke? Bukan mendap. Orang ziarah tu seorang bawa balik satu genggam. Pergi bawa balik satu genggam. Ni bawa balik satu genggam. Lama-lama tak ada tanah. Topak lagi tanah lain, orang ambil pula. Topak lagi, orang ambil pula. Saya kata, kalau ni berlaku pada kubur Gus Dur, apa nanti berlaku pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi Allah makbulkan doa Nabi. Lalu dia tunjuk bagaimana gambar raja. Ada gambar kubur, ni ada kubur dengan kain hijau, tulisan khot, ada serban atas kepala, atas kubur tu. Dia kata, inilah kubur Rasulullah. Tunjuk lagi kubur besar, ada tepi mimbar. Tunjuk lagi ada satu kubur, ada dua serban. Ni kubur Nabi, ni kubur Bakar, dua serban. Jadi dia kata, semua tu gambar-gambar tu bohong semua. Sebab apa? Kubur Nabi tak pernah diambil gambarnya. Sebab belakang dinding tu ada satu, belakang besi tu ada jarak dalam sekitar 2 meter. Kemudian ada kain hijau, tabir. Belakang kain tu dinding yang tak ada pintu mengelilingi kubur Nabi. Dalam dinding tu ada satu lagi dinding yang ditutup, tak nampak kubur Nabi. Siapa yang buat? Bukan kerajaan Saudi. Dinding tu dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz dulu lagi, supaya nak melindungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan syirik padanya. Sebab apa? Sebab ramai yang mendakwa dia sayang kepada Nabi tapi tidak mengikuti jalan Nabi. Kita katakan kecintaan kepada Nabi adalah maksud, tapi jalan yang menyampaikan kepada maksud itu berada di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita sangat-sangat berdoa, berharap kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah memberikan kepada kita kenikmatan untuk mendengar hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar hadis ni satu nikmat. Satu nikmat. Sebab bila kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita yakin atau yang kita anggap sebagai sahih, yang telah ditashihkan oleh para ulama, maka kita katakan walaupun kita tak sempat jumpa Nabi, hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita boleh mendengar perkataannya. Itu nikmat. Sebab orang yang hidup dengan Nabi, kalau tak dengar kata Nabi pun, itu bukan satu nikmat. Abu Jahal tengok Nabi, Abu Lahab tengok Nabi, tapi dia tak dengar Nabi kata. Maka pandangan dia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupnya dia sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah satu nikmat kerana dia tak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak satu zaman dengan Nabi,
kita berharap, kita mengimpikan, Allahu Akbar, kalau hidup zaman dengan Nabi, alhamdulillah, boleh tengok Nabi itu satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati di atas Islam, itu namanya sahabat, dan dia merupakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Kita tak sempat ada zaman tu, tak sempat zaman tabi'in, tak sempat zaman tabi'ut tabi'in, tapi boleh dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu nikmat. Satu nikmat. Hatta kalau orang tanya, Ustaz, apa hadis Nabi dalam masalah ni? Oh, bila boleh dengar tu, alhamdulillah kita dengar. Walaupun kita tak tahu semua, kita ni nak tahu semua hadis Nabi tu jauh lagi lah. Nah, banyak lagi yang kita tak tahu. Kalau hadis Nabi ada ratusan ribu, kita 1000 pun tak sapa lagi. Nah, kalau ingat 100 tu pun bagus dah. Ingat 40 tu pun ada lagi hak lupa. Nah, tunggu, saya kata tu saya, tuan-tuan mungkin ingat lagi daripada saya. Nah, telefon kita lagi ingat daripada kita. Nah, nak tengok hadis, tengok telefon semua. Jadi telefon tu lagi ingat daripada kita. Quran, telefon ingat lagi daripada kita. Kita tak ingat Quran. Nak tengok Quran, kena buka telefon dulu. Tu pun nikmat yang Allah bagi. Alhamdulillah. Tinggal lagi gunalah nikmat tersebut. Jadi saya katakan bahawa dapat dengar hadis Nabi tu nikmat. Kita pergi ziarah Rasulullah, terziarah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, mengimbau sejarah, terkenal sejarah Rasulullah. Allah, nikmatnya orang hidup dengan Nabi. Tapi bila kita tak dapat nikmat zaman, sekurang-kurangnya kita dapat nikmat kalam, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni senantiasalah cari dan baca nikmat. Sebagaimana kata Al-Imam Tirmizi, saya dah sebut dah sebelum daripada ni, siapa yang ada kitab hadis dalam rumah dia, dia merujuk kepada kitab jami' dia Al-Imam Tirmizi, seolah-olah dalam rumah dia ada Nabi yang berkata-kata. Maknanya kata-kata Nabi ada dalam rumah dia, walaupun Nabi tak ada, tapi kata-kata Nabi ada dalam rumah dia, yang boleh diambil sebagai panduan dalam kehidupan dia. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita akan masuk kepada bab yang kedua dalam kitab kita ini, ialah mengecam bid'ah dan para pelaku bid'ah. Mengecam bid'ah dan para pelaku bid'ah. Ada orang tak berapa suka dengan istilah bid'ah, tak selesa. Dia kata sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Hatta kalau baca muqaddimah pun, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Dia berkata, ustaz ni lain macam dah ni. Hatta bila dengar perkataan bid'ah pun dia sudah rasa tak selesa. Kita kena tahu bahawa yang kata ni bukan kita. Yang kata perkara bid'ah ni ialah Tuhan yang telah menyebutkan sunnah, dan dia bimbang sunnah dia ditinggalkan disebabkan bid'ah adalah musuh kepada sunnah. Siapa yang sebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kuliah saya baca, lepas daripada tu kita baca kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf, kitab akidah tulisan Jawi, yang mana penulis dia Syekh Al-Mandili, dia menterjemah hadis fa inna asdaqal hadis kitabullah sampai kepada wa kullu bid'atin dalalah wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Lepas tu datang mari tu, ustaz mana boleh cakap macam tu? Saya kata bukan saya cakap, saya baca terjemahan dia. Kena tahu siapa yang ucap pertama kali, siapa yang memulakan istilah bid'ah. Itu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak suka perkataan itu, kita tak suka kepada perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan allergic tentang bid'ah. Kalau kita nak berbahas tentang khilaf istilah ni bid'ah ataupun tidak, itu lain macam. Nombor dua, tapi kalau sampai tak boleh sebut perkataan bid'ah,
Itu kita sudah tak suka kepada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia kata khilaf memasukkan benda ni bid'ah ke tidak bid'ah? Khilaf. Tapi bid'ah tu betul tak baik? Betul, bid'ah tu tak baik sebab Nabi tak suka. Betul. Kalaulah ada bid'ah tu dinamakan hasanah, contohlah kita kata khilaf tu ada, tapi kita pun meraihkan, kenapa nak kata bid'ah hasanah? Tafadhal. Saya pun tak nak bergaduh sebab khilaf tu memang ada. Memang ada. Cuma dua perkara. Yang pertama, kalaupun bid'ah tu dia adalah hasanah mengikut pandangan mereka, kita mesti juga kata sunnah lebih baik daripada dia. Kalaupun kita terima, okeylah kita terima, kita kata kalau kita terima bid'ah hasanah tu ada, dengan sunnah mana lebih baik? Pasti lebih baik sunnah. Satu. Yang kedua, kalaulah diterima bid'ah hasanah tu baik, nescaya mereka akan berbangga dengan gelaran ahlu bid'ah hasanah. Yang ni ahli sunnah, yang ni ahli bid'ah tapi hasanah. Maka patutnya berbanggalah dengan gelaran tersebut. Awak siapa? Saya ahlu bid'ah hasanah. Tapi tak ada orang yang berbangga dengannya. Sebab kita lebih berbangga dengan ahli sunnah. Kenapa kita tak suka bila sebut bid'ah hasanah? Sebab Nabi yang tak suka. So saya katakan mesti dikembalikan istilah ni kepada siapa yang mengucapkannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengecam ancaman orang yang melakukan bid'ah. Yang pertama, keburukannya sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Bid'ah ni kalau kita nak faham dia daripada perkataan bada'a, badi'us samawati wal ard. Allah ni badi'. Badi' ni maknanya orang yang memulakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Itu nama perkataan bada'a atau ibda'. Dia memulakan sesuatu tak ada contoh. Kalau kita bahasa kita orang yang berinovasi lah. Ya, buat satu inovasi dah. Bahasa modelan ni inovasi ke? Inventor. Innovator. Orang yang memulakan sesuatu, tak ada lagi orang buat. Dialah orang pertama sekali. Malah dia boleh patent itu sebagai dia punya. Kalau dah ada orang sebelumnya, dia tak boleh patent benda ni dia punya. Kalau ada contoh sebelumnya, dia tak bagi bid'ah. Tapi kalau tak ada yang contoh sebelumnya, dia akan disebut sebagai inovasi atau innovator. Dialah pemula perkara tersebut. Dalam istilah perkara dunia, kita bebas nak buat apa saja dalam soal keduniaan. Tak ada orang kata buat CD, tak ada CD zaman Nabi ni bid'ah. Dah orang tak sebut sebab CD tu bid'ah. Sebab ini dalam soal keduniaan. Kamera tak ada, jam tangan tak ada. Tapi semua tu kita tidak mengharapkan pahala daripadanya, maksud sebagai ibadah. Okey? Maksud sebagai ibadah. Tak ada orang kata kita nak buat ibadat dengan CD ni kerana CD tu kita dapat pahala. Tak ada. Kalau dalam urusan dunia, terpulanglah nak pakai kereta cap gapo, kereta jenama apa, terpulanglah. Tapi dalam soal ibadah, kita mengharapkan pahala secara langsung daripada Allah Azza wa Jalla, maka dia mesti dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya sesuatu salat. Kita nak buat salat. Salat ni memang tak ada kaitan dengan dunia pun. Kalau kita nak berdoa, kita nak buat sesuatu ibadah, maka mesti dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi apa akan jadi apabila seorang manusia buat satu ibadat atau buat sesuatu dalam agama dan dia mengharapkan pahala daripada Allah, sedang yang dia buat tu tak ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah buat pun begitu, tiba-tiba dia buat. Okey, tu tak ada contoh.
Kalau ada contoh daripada Nabi, dia buat hak lain daripada Nabi, itu lagi teruk, menyalahi sunnah Nabi tu. Contohnya hari Ashura. Hari Ashura sunnah Nabi suruh puasa, dia buat puasa pun tidak, meratap, ataupun puasa pun tidak, meratap pun tidak, dia kenduri pula. Akan tu lebih parah, sebab dia bukan sekadar buat sesuatu yang tak ada asal, malah yang asal tu ada, dia buat sesuatu yang bertentangan dengannya. Itu lagi berat. Okey. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun." Hadis ni antara hadis usul dalam agama, sehingga dimasukkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis 40 tu ada hadis ni. Hadis ni dianggap sebagai hadis induk dalam agama. Kenapa hadis induk? Sebab dia mengeluarkan kebanyakan amalan, ataupun mengeluarkan amalan yang tidak diterima oleh Allah. Sebab syarat kita dalam beramal ada dua kan, yang paling utama, ataupun kita sebut tiga lah. Mestilah seorang tu Islam, yang kedua ikhlas, yang ketiga mutaba'ah. Mutaba'ah tu mengikuti petunjuk, ikut skema lah bahasa kita. Okey, kalau kita ambil istilah nak dapat markah periksa, nak grade U ke apa, mestilah dia tu berdaftar sebagai pelajar di situ. Yang kedua, okey, dia masuk tu waktu periksa, kemudian dia jawab ikut skema. Kalau dia bukan pelajar sesuatu institusi, dia pergi periksa, nak tak mana markah dia, tak ada dalam daftar. Jadi seorang Muslim, bila dia masuk Islam, adalah daftar dosa pahala. Tapi kalau orang kafir, bila dia beramal, nak tak mana pahala dia, dia tak ada tempat untuk diletakkan pahalanya. Maka bila dia buat amal, sesuatu amal kebaikan, amal tersebut tolak, sebab dia bukan Muslim. Yang kedua, syarat dia ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu kerana Allah. Buat sesuatu kerana Allah. Dah cikgu tu minta, jawab periksa, hantar ke cikgu tu. Masa dalam waktu periksa tu, kertas soalan, contoh kita kata periksa geografi lah, geografi ke periksa, dia duduk dalam tu, dia jawab soalan yang berkaitan dengan hak cikgu tu nak, ikut mata pelajaran dia. Ni jawab sejarah dalam masa matematik, mana nak terima? Jawab matematik dalam masa sejarah, dah. Allah, kita buat sesuatu untuk Allah, buat sesuatu untuk Allah, kita serahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampailah ketah kita tu kepada yang sepatutnya. Kalau kita jawab mat, pergi jawab dalam masa sejarah, jawapan sejarah, siapa ke cikgu mat? Cikgu sejarah nak beri markah lagu mana? Analogi je tu, faham tak? Kalau kita buat ibadat, persembahkan amalan tu patut kepada Allah, disembah kepada sesuatu selain daripada Allah, yang nak bagi markahnya siapa? Allah. Tapi tak siapa ke, dipersembahkan kepada berhala, pokok dan sebagainya. Maka syarat yang kedua mesti ikhlas kepada Allah. Maknanya sesuatu amal tu dibuat, dipersembahkan hanya kepada Allah dan tidak disyirikkan dengan sesuatu. Yang ketiga, mesti ikut skema. Betul tak? Tanyalah mana-mana cikgu sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, universiti ke, master, PhD ke, skema ni satu benda yang sangat penting. Bila buat luar daripada skema, maka tertolak. Dalam agama pun sama. Antara syaratnya ialah, pertama, dia mesti Muslim, yang kedua ikhlas, yang ketiga ikut skema, iaitulah skema Nabi SAW. Disebut sebagai mutaba'ah. Apa kata Nabi kalau orang buat tak ikut skema dia? Ni hadis ni lah, hadis yang sangat dianggap sebagai hadis induk dalam agama. Man ahdatha, siapa yang membuat sesuatu yang baru,
fi amrina hadza, dalam urusan agama kami. Dalam urusan kami ini, yakni urusan agama. Sebab Nabi diutuskan untuk memandu kita dalam urusan agama. Nabi bukan suruh kita nak buat kebun lagu mana, nak buat istana lagu mana. Nabi datang untuk ajar bagaimana nak beribadah kepada Allah. Fi amrina hadza maknanya dalam bidang, dalam urusan agama. Dia buat benda baru dalam urusan agama, mengharapkan pahala daripada Allah. Tapi apa kata Nabi? Fahuwa raddun, dia tertolak. Tertolak ni maknanya Allah tak terima, tak ada pahala. Dah Allah tak terima, tak ada pahala. Kita nak beramal, semuanya kita mengharapkan kabul daripada Allah. Betul? Kadang orang buat amal tak apalah, ikut Allah nak terima ke tak nak terima. Dah, ya Allah terimalah taubatku, ya Allah terimalah amalku, ya Allah terimalah salatku, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah daripadaku salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tammim taqsirana. Kalau yang kurang tu ya Allah cukupkanlah dia, yang penting kamu terima. Kita beramal ni nak diterima amal oleh Allah. Kalau kita buat amal ikut suka kita, harap terima ke tak terima, ikut dia je, maka tak ada maksud, tak ada sebab untuk kita beramal. Seorang yang beramal ibadah kepada Allah, mesti dalam ibadat dia mengharapkan amalan itu diterima oleh Allah. Sebab dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar daripada Allah, itu pahala dan juga syurga. Kalau kita buat amal Allah tak terima, apa kita jadi? Apa jadi? Allah sangat-sangat rugi. Lebih rugi daripada orang yang buat satu kontrak berbilion-bilion, sampai satu tahap CF tak keluar, tak boleh digunakan, jadi terbengkalai. Berat tak? Tak cukup spek. Buat bangunan bilion, tak cukup spek, sampai satu masa tak boleh digunakan, jadi projek Gajah Putih. Harta dah berbilion dah habis dah, bangunan tak boleh guna. Hak orang nak tu pun, customer pun tak nak ambil. rugi. Siapa yang buat satu ibadah kepada Allah, tiba-tiba ibadat dia tidak diterima oleh Allah, dia lebih rugi daripada pemilik projek Gajah Putih tu. Sebab dia telah mensia-siakan hidupnya dalam satu perkara yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, watlu alaihim naba'a abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Katakanlah, berilah cerita, bacakanlah kepada mereka kisah dua orang anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mana mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah. Korban maknanya sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, untuk Allah terima korban dia. Lalu fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar, Allah terima salah satu daripadanya dan Allah tak terima satu lagi. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, lalu dia kata Allah terima ni daripada orang yang bertakwa saja. Kita ni kalau kita tahu, kita mengharapkan amalan kita diterima, kalau kita tahu satu amalan tu diterima Allah, sudah cukup dah nikmat kita. Ya Allah, terimalah amalan kita. Kita berharap dan kita berusaha melengkapkan syarat supaya amalan kita diterima oleh Allah. Kabul, ini adalah maksud kita beribadah. Kita nak menyembah Allah, Allah terima ibadat kita, dan Allah kata ini hambaku, dia telah beribadah kepadaku. Kita nak dengar daripada Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, apabila Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku, ibadi, orang yang beribadah kepada Allah. Bila ibadat dia diterima, Allah Ta'ala kata masuklah kamu dalam golongan hamba-Ku. Bila dapat nikmat tu, Allah Ta'ala kata wadkhuli jannati, dan masuklah kamu kepada syurga-Ku. Itu maksud ibadah. Kita nak ibadah kita diterima oleh Allah, lalu dengannya Allah mengganjari pahala kepada kita, atau Allah merahmati kita dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Kita nak Allah panggil kita. Di saat Allah datang, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kalau dulu aku buat baik-baik dalam hidupku. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada yang mengazab sebagaimana azab Allah. Azab Allah lagi dahsyat daripada azab manusia. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang ditambak, diikat, dirantai sebagaimana Allah merantai ahli neraka. Dahsyatnya. Tiba-tiba di saat kedahsyatan itu Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, marilah jiwa-jiwa yang baik, irji'i ila rabbik, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan Allah redha. Kamu redha kepada Allah dan Allah redha kepada kamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku. Bila dah masuk golongan hamba Allah, wadkhuli jannati, masuklah kamu kepada syurga-Ku. Ini maksud ibadat kita. Lalu kita bimbang di saat kita buat satu ibadah kita ditolak oleh Allah. Siapa yang tak ada rasa kebimbangan ini, dia tak faham apa maksud ibadah. Dia buat amal tak ada rasa, Allah, kalau Allah terima tak apa, Allah tak terima pun tak apa, orang ni baik tak buat tak apa. Bimbang. Kita lepas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ya Allah terimalah daripada aku salatku. Bila kita bagi sedekah, kita mikir aku bagi, ya Allah terimalah daripada aku. Biarlah bukan Allah yang tak ada tangan tu, tangan si fakir, tangan anak yatim, tangan orang susah. Tapi bila saat kita letak, kita berharap, ya Allah terimalah sedekah. Bila kita baca Quran, ya Allah terimalah bacaanku. Amalan ni kita mengharapkan kabul daripada Allah. Tapi ancaman kepada kabul ialah bila dia buat amalan tak ikut petunjuk. Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, siapa yang buat amal dalam agamaku yang bukan daripada agama, fahuwa raddun, dia tertolak. Makna dia tolak, Allah tak terima. Bila Allah tak terima, lagu mana dia nak kembali bertemu dengan Allah, lalu dia nak mengaku dia adalah hamba Allah. Sebab tu hadis ni induk besar bagi orang yang cinta kepada ibadah. Dia bimbang kalau dia ibadat dia tidak diterima oleh Allah. Dengan kebimbangan itulah dia menjadi orang yang benci kepada sunnah. Dia tak suka, benci kepada bid'ah, benci kepada bid'ah. Dia benci kepada bid'ah. Takut apa? Takut amalan dia nanti tidak diterima. Kita ni berasa kalaulah Allah tak terima, apalah jadi dengan ibadat-ibadat kita. Rugi. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala kata dalam surah Kahfi, katakanlah wahai Muhammad, hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala, nak dak aku tunjuk, aku khabarkan orang yang paling rugi amalan dia. Alladzina dhalla sa'yuhum, yang mana sesat dalam sa'yuhum, amalan usaha mereka, fil hayati dunya, dalam kehidupan mereka di dunia, mereka rugi. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka mereka sedang buat ibadat dan buat benda baik.
Bid'ah ni orang sangka baik, sebab kalau maksiat dia lain dengan bid'ah. Dua-dua ingkar kepada Allah. Satu ingkar kepada Allah dengan keingkaran yang terang-terangan, itu nama dia maksiat. Yang kedua, keingkaran kepada Allah dengan cara tidak mengikut petunjuk. Dua-duanya tak beramal ibadah. Yang satu buat maksiat terang-terang, memang dia tak buat ibadat kepada Allah. Yang kedua ni, dia sangka dia sedang buat ibadah, tetapi di sisi Allah, Allah tak terima ibadat dia. Natijahnya dua-dua tu kosong. Satu boleh dosa, yang kedua ni ada dosa ke tak? Hadis yang ada tak terimanya. Tapi kalau dia jadi orang yang mula-mula melakukan bid'ah, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulakan satu sunnah yang buruk, iaitu satu amalan yang nantinya diikuti dan amalan itu buruk, amalan yang diikuti juga dinamakan sunnah, jalan. Dia buat satu amalan, amalan itu diikuti, maka nama dia sunnah. Amalan tu sama ada baik ataupun buruk. Kalau dia buat amalan tu baik, orang ikut dia, dinamakan sunnah, maka dia dapat pahala. Kalau dia buat amalan tu amalan buruk dan diikuti, dia juga nama sunnah, sunnah yang buruk. Orang yang ikut dia, dia juga mendapat dosa. Kalau dia memulakan bid'ah tu orang lain tak pernah buat, dia yang buat mula-mula, sudah. Malah dia ada satu lagi, kata Imam Malik kalau tak silap, apa-apa yang bukan agama pada zaman Nabi, dia tidak akan jadi agama selepas Nabi. Dan Allah dah gazet dah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah dah gazet dah, dan itu adalah nikmat yang besar. Agama kita adalah agama yang paling sempurna. Sempurnanya dia sejak daripada Nabi Adam, Idris, Nuh, apalah Nabi Isa alaihissalam. Semua Nabi-Nabi ni bawa Islam laka. Tapi Islam Nabi ni tak sama dengan Islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut akidah mereka semua sama. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Semua Nabi-Nabi diutus untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Tapi syariat mereka tak sama dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila turun syariat Nabi Muhammad, dia sempurna dari sudut akidah dan syariat, sehingga Allah Taala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Apa sahaja yang datang selepas daripada itu, dia tidak akan jadi agama setelah dia gazetkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu memahami ancaman Nabi kepada pelaku bid'ah. Malah yang kedua, orang yang melakukan bid'ah sebenarnya secara automatik, secara tidak langsung, dia meninggalkan sunnah. Tak ada orang yang melakukan bid'ah melainkan dalam masa yang sama dia meninggalkan sunnah. Sebab sunnah Nabi ni dalam semua perkara ada. Bila dia buat je sesuatu yang bukan daripada Nabi, dia akan secara tidak langsung meninggalkan sunnah. Apa akan berlaku? Nabi tak ngaku umat. Nabi kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Hadis ni ada hadis yang panjang asal dia. Okey. Hadis yang panjang. Itu hadis tentang 3 orang yang datang jumpa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanya tentang amalan Nabi. Tanya tentang amalan Nabi. Nabi ni buat amal macam mana? Maka isteri Nabi pun jawablah amalan Nabi begini, begini, begini. Ketiga-tiga orang tu dia jawab, tak apalah dia tu Nabi, buat sikit pun. Kita ni tidak Nabi, kena buat lebih lagi daripada Nabi.
ka'annahum taqalauha. Mereka menganggap, seakan-akan mereka menganggap amalan Nabi tu sedikit. Takkan banyak ni je yang Nabi buat. Lalu dia kata, tak apalah Nabi buat sikit pun, moga dia Nabi. Kita ni tidak Nabi, kena buat lebih daripada dia. Lalu 3 orang ni berazam. Seorangnya nak semayang malam, tak nak tidur sepanjang malam. Yang kedua berazam nak puasa tiap-tiap hari. Dan yang ketiga berazam tak nak kahwin, nak buat ibadat je. Lalu kahwin ni tak jadi nak ibadat. 3-3 ni berazam, dan keazaman mereka sampai ke pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ke pendengaran Nabi, maka Nabi pun terus naik mimbar. Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Nabi kata, apa halnya satu kaum itu berkata demikian dan demikian. Antara hikmah Nabi, bila Nabi menegur, Nabi tak sebut nama orang tu fulan bin fulan. Melainkan Nabi kalau nak tegur secara umum, Nabi akan sebut secara umum. Dan Nabi nak sebut mimbar ni, Nabi nak sebut ramai-ramai, Nabi kata, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Apa halnya satu kaum tu dia kata begini dan begini. Sebab Nabi pun tak nak sahabat ni dia ada niat nak beramal, cuma jalan dia salah. Nabi berlembut dengan mereka dengan cara Nabi tak sebut nama. Itu antara hikmah dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi tegur apa yang dia azam nak buat. Qalu kadza wa kadza. Dia nak berazam buat benda yang Nabi tak buat, lebih hebat daripada Nabi. Lalu Nabi kata, ama wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Sesungguhnya demi Allah, akulah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Sebab orang yang buat ibadat ni sebab dia takut kepada Allah, betul tak? Ibadat-ibadat yang kita kata kabul, kita nak diterima. Sebab apa kita nak diterima? Satu, kita nak kepada syurga. Yang kedua, kita nak selamat daripada azab neraka. Sebab kalau Allah tak terima ibadat kita, kalau tak boleh masuk syurga, dia hidup mana? Sama ada dalam dua je, syurga atau neraka. Imma syakiran wa imma kafura. Jadi kita takut kepada azab Allah, sehingga kita beramal supaya kita selamat daripada azab Allah dan kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata, aku buat ibadat ni kerana takut kepada Allah. Akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau kamu buat ibadat ni tak nak kena azab Allah sebab kamu takut kepada Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah. Kalau kamu buat amal kerana kamu bertakwa kepada Allah, akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Ada orang lain lebih takwa dan hebat iman dia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Kalau ada tu patut dia lah jadi Nabi. Kalau dia boleh jadi Nabi, teruklah lagu tu, pakat orang hebat belaka daripada Nabi. Nabi ke awal-awal, cantah awal-awal, aku yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah tu siapa? Nabi. Tak akan ada dalam hidup ni, sepanjang zaman ni, sepanjang hayat umat Nabi, orang yang ibadat dia, takwa dia, takut kepada Allahnya dia lebih daripada Nabi. Takkan ada. Mustahil. Kalau dia semayang sampai pecah tapak kaki dia, kalau dia hantuk kepala dia sujud sampai pecah kepala, kalau ada lah, dia tak akan jadi orang yang lebih takwa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Tak akan ada. Buatlah amal ibadat banyak. Dia ni infak dia 1 bilion. Infak dia tak akan sama dengan infak Nabi. Para sahabat dulu, Nabi kata, sahabat, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban, kalau seorang daripada kamu yang bukan sahabat awal ni bagi infak 1 gunung Uhud daripada emas, tak akan sama pahala secupak mereka. Sebab apa? Iman dan takwa yang ada dalam hati mereka mengalahkan orang yang selepas mereka. Apa kita nak kata dengan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang menghadap Allah, orang yang tengok syurga, orang yang tengok neraka, orang yang menerima wahyu daripada Jibril alaihissalam,
orang yang khairu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah yang ada atas muka bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Nabi kata, aku semayang, aku tidur. Ketakwaan tu, aku semayang, aku tidur malam. Aku puasa, ada juga hari aku tak puasa, aku berbuka. Dan aku juga mengahwini wanita. Dalam sifat takwa yang paling tinggi tu. Lalu Nabi kata, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tak suka kepada sunnahku, dia bukan dari kalanganku. Berat dah ancaman ni. Berat. Kalau Nabi tak ngaku umat. Seorang anak kalau dia dapat satu mesej daripada ibu dia, you are not my daughter anymore, apa dia rasa? Habis, kelam dunia tak nampak. Anak dia, you are not longer my son. Sudah. Ayah tak ngaku anak. Berat tak? Berat. Kalau Nabi tak ngaku umat, kita akhirat tak ada. Mak ayah kita ada, tapi kita tak cari dia mula-mula. Kita cari Nabi SAW di hari akhirat. Kalau saat tu Nabi kata, you are not my ummah, tak boleh bayang lagu mana keadaan dia pada masa tu. Dia nak cari siapa selain daripada Nabi. Kalau Allah kata, aku tak terima amalanmu, dia nak cari siapa yang nak terima amalan dia. Hari ni kalau dia bentang satu proposal pergi kepada satu company reject, dia pergi cari company lain. Company ni reject, dia cari buku, dia tulis satu penerbitan buku. Hak ni tolak, pergi company lain. Hak ni tolak, pergi company lain. Nah, macam novel Harry Potter, berapa kali kena tak tolak. Tapi akhir sekali ni lepas tu jadi bestseller. Sebab ada orang lain yang terima. Tapi hari akhirat, bawa buku catatan amalan ni siapa nak terima kalau Allah tak terima? Kalau Nabi SAW tak ngaku umat, siapa yang boleh ngaku? Takut-takut dimasukkan kepada kumpulan golongan sama dengan Fir'aun, sudah tak boleh nak kata apa. Baik, ni ancaman bid'ah tu bahaya. Nabi kata, faman raghiba an sunnati, siapa yang tak suka kepada sunnahku, falaysa minni, dia bukan dari kalangan aku. Allahu Akbar. Dan dalam hadis yang saya sebut tentang tadi, khutbatul hajah, itu hadis Irbad bin Sariyah, Nabi SAW kata, hadis Irbad bin Sariyah, satu hari Nabi SAW salat subuh bersama kami. Kemudian beliau menghadap para sahabat. Kemudian Nabi memberikan nasihat yang menitiskan air mata dan menggetarkan hati. Okey, Nabi menitiskan air mata dan menggetarkan hati. Kemudian para sahabat kata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi maw'izatu muwaddi', famadha ta'hadu ilaina. Ya Rasulullah, seolah-olah ni peringatan terakhir, orang yang nak berpisah dah. Apa yang kamu nak pesan kepada kami? Lalu Nabi SAW berwasiat kepada mereka, usikum bitaqwallah, aku pesan, aku wasiatkan kamu dengan takwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Wa in kana 'abdan habasyian, walaupun yang nanti memimpin kamu seorang hamba berkulit hitam. Fa innahu man ya'ish minkum, siapa yang panjang umur di kalangan kalian, fa sayara ikhtilafan katsira, dia akan menyaksikan banyaknya perselisihan dan banyaknya penentangan, banyaknya perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, lalu Nabi pun kata, berpeganglah dengan sunnahku. Ini jawapan kepada perselisihan yang Nabi pesan. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah khalifah ar-rasyidin selepas daripadaku. Hak mana para sahabat ataupun khalifah tu buat, kami ikutlah. Fa innahu, ataupun
tamassaku biha, berpeganglah sungguh-sungguh, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Kalau kita sedar pentingnya, pentingnya kita nak bergantung dengan Nabi pada hari akhirat, kita akan bergantung tak lepas dah sunnah ni. Sifat kita ni, kalau kita tahu sifat lepasnya kita daripada tali sunnah, kita akan tenggelam dan jatuh dalam lembah kegelapan, kejahilan, dan tidak diterima amalan. Kita akan pegang sungguh-sungguh dengan sunnah sebab kita tak redha kita berada dalam kegelapan tersebut. Lalu Nabi kata, tamassaku biha, pegang sungguh-sungguh, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi geraham. Ini perintah ni kalau difahami, dia lebih lagi daripada surat rasmi urusan Seri Paduka Baginda. Orang bila dapat satu surat urusan Seri Paduka Baginda, surat gapo ni? Saya tengah naik kereta tadi, aku nak buat juga satu surat rasmi urusan Seri Paduka Baginda Rasulullah. Kalau boleh buatlah. Dalam tu tulis letterhead dah, perintah untuk solat Jumaat gini. Khutbahnya dipendekkan, solatnya dipanjangkan. Kalau boleh lah. Nah, dengan ini better, atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seluruh rakyat di negara umat Islam supaya solat Jumaat khutbahnya diringkaskan, solatnya dipanjangkan, kerana inilah petunjuk yang diajar oleh baginda. Titik tanda tangan saya yang menyampaikan. Kalau boleh hantar surat rasmi itu supaya tahu besarnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, kita surat raja lebih besar daripada buku hadis. Padahal dalam agama kita hak ni hak paling besar sekali. Baik, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, Nabi kata addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham. Pegang kemah. Orang Kelantan kata kemah keming. Kemah keming tu makna tak cabut dah. Addu 'alaiha bin nawajid. Kalau cabut juga tarik sekali dengan gigi tu keluar. Itu sifat dia. Lalu Nabi pesan musuh kepada bidah, musuh kepada sunnah. Wa iyyakum. Lepas Nabi suruh berpegang dengan sunnah, Nabi kata wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah kamu perkara yang diada-adakan. Mana benda tu tak ada zaman Nabi, tiba-tiba dia diadakan selepas Nabi. Nabi kata clear, benda tu tak ada zaman Nabi. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur, tiba-tiba ada selepas Nabi, kamu jauhilah benda ni. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, maka setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Siapa yang kata ni? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin, ataupun dalam riwayat yang dipertikaikan ada sebut wa kullu dhalalatin finnar. Dalam ayat kita ni fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah tu sesat. Cukup dah kalau kita kata. Sekat tu pun dah cukup dah. Setiap bid'ah tu adalah kesesatan. Kita nak hidayah ke kita nak sesat? Nabi dah ajar kepada kita cukup. Nabi dah pesan dah kepada kita. Kalau buat lagi, kalau buat juga, dah tahu dah buat juga. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haudi, aku faratukum 'alal haud. Farat ni maknanya pergi dulu, yang sampai mula-mula ke kolam Nabi ialah Nabi. Yalah, sebab Nabi mula-mula masuk syurga. Lepas masuk syurga ataupun yang sampai ke haud, Nabi dulu sampai. Nabi kata ana faratukum 'alal haud, akulah yang mendahului kalian dalam yang mendatangi telaga. Haud ni kolam Nabi lah. Sebab kita beriman pada hari akhirat, waktu orang tengah dahaga semua, maka adanya minuman yang diberikan kepada umat. Setiap Nabi bagi kepada umat dia. Setiap Nabi ada kolam dia,
Dan kolam yang paling banyak bilangan gelasnya, paling luas, paling ramai orang yang datang ialah kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, aku sampai dulu. Kemudian Nabi akan bagi minum kepada umat dia. Umat dia sampai hari akhirat datang kepada Nabi, Nabi akan bagi minum air daripada kolam Nabi yang mereka tidak akan dahaga dah lepas pada tu buat selama-lamanya. Nikmat. Tengah-tengah datang, wala yurfa'anna ma'i rijalun minkum. Nabi kata, dan diperlihatkan bersamaku beberapa orang di antara kalian. Datang, ada orang datang, diangkat di dekat Nabi. Thumma la yukhtalajunna duni. Kemudian mereka dihalang dari pandanganku, dihalang daripada datang. Fa aqulu, Nabi kata, ya Rabbi ashabi, ya Rabbi ashabi, ya Allah, itu sahabat-sahabatku. Nabi pun kata, dikatakan kepada Nabi, fa innaka la tadri, kamu tak tahu, ma ahdathu, apa yang mereka ahdathu, buat benda baru selepas daripada sepeninggalan kamu. Lepas kamu wafat, dia buat satu benda yang baru yang kamu tak buat, kamu tak tahu apa yang mereka buat lepas itu. Hadis ni memberikan satu ancaman kepada orang yang buat benda baru yang disebut bid'ah dalam agama. Ada riwayat yang lebih panjang yang menyatakan tentang Nabi lepas dengar begitu, Nabi kata suhqan suhqan bu'dan bu'dan. Nabi kata celakalah mereka dan jauhkanlah mereka dari. Nabi sendiri pun halau lepas daripada itu, sebab mereka telah merosakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah ajar benda yang sempurna, tiba-tiba ada yang merosakkan dia. Memang patut dan padan dah Nabi marah. Sebab Nabi nak sempurnakan agama di 23 tahun tu macam-macam, sampai kena jatuh dalam lubang, patah gigi, luka, dihalau, dicaci, dimaki, diancam bunuh. Anak-anak Nabi diceraikan, ditinggalkan menjadi janda. Macam-macam. Nabi diracun. 23 tahun berdakwahnya Nabi, sampai cukup masa Allah kata sempurna. Mari pula orang selepas daripada ni, hak ni lebih baik daripada Nabi. Oi. Kalau arkitek lah, orang kata arkitek ni, orang kata antara kerja hak memang bekak mata. Betul tak? Tidur pun atas kursi pun, tidur dalam laptop macam-macam. Nak boleh siap satu plan tu, letih nak kena kira. Ada arkitek sini, letih. Tengah-tengah dah siap buat, ada orang ni bukan arkitek pun, dia kata ni tak betul ni, patut ada buat gini, lebih baik lagi daripada ni. Dia kata betul tak? Allahu Akbar, aku dah letih bekak dah ngaji bertahun-tahun nak buat ni, bukan nak lukis je, nak kena tahu benda ni, kiraan dia lagu mana, tinggi dia banyak mana, besi untuk engineer pula nak kena tahu. Ni tiba-tiba dia mari, ni hak bukan arkitek pun duk main komplain lebih kurangnya. Aku buat ni sempurna dah kira, dah lepas berapa tapisan dah nak boleh ni. Tu baru kerja sikit nak buat satu bangunan. Ni agama tuan-tuan. Nabi 23 tahun bina umat, syariat ni diajar kepada umat, terima wahyu, cukup 23 tahun Allah gazet, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Mari seorang hamba ni dia kata aku buat ni lebih baik daripada tu. Lalu Nabi, Allah, bila Nabi dengar, Nabi kata jauhlah dia, suhqan suhqan buat dah. Ini buruknya bid'ah. Baik, diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah itu lebih disenangi oleh iblis daripada kemaksiatan. Kerana pelaku kemaksiatan boleh diajak bertaubat, sementara pelaku bid'ah tidak boleh diajak bertaubat. Yang ni keburukan dari sudut lain pula.
Tadi buruknya dari sudut amalan tu tidak diterima, buruknya dari sudut dia modify agama Nabi, buruknya dari sudut hari akhirat nanti Nabi tak mengaku sebagai umat. Kemudian buruknya juga daripada sudut patut habis dah. Ada kelas lain mana? Ada hal. Takut habis dah. Pukul berapa ni nak habis ni? Patut habis dah kan? Belum setengah lah. Baik, buruknya dari sudut lain pula. Sudut di mana ahli bid'ah sukar untuk diajak bertaubat. Sebab dalam minda dia, bid'ah dianggap ibadah. Bid'ah tidak dianggap sebagai kemurkaan. Orang tak kata mencuri itu bid'ah, tapi orang akan kata buat satu solat yang tidak diajar oleh Nabi itu bid'ah. Maka solat dinilai ibadah. Macam mana kita nak tarik orang yang sedang berzikir berjoget dengan orang yang tengah berjoget dalam kelab malam? Hak mana lebih mudah lagi nak kata kamu buat ni benda tak betul? Kalau orang kata kelab malam, kamu buat ni benda salah ni, Allah marah. Dia kata tak apalah, nanti aku taubat lah lepas ni, enjoy dulu waktu muda-muda ni. Dia tahu yang dia buat tu adalah salah. Tapi orang yang zikir secara berjoget ni, kita kata bertaubatlah kamu kepada Allah. Nak taubat apa? Aku sedang buat ibadat. Payah. Malah kita yang tegur ni kata, pok-pok ni menghalang orang buat ibadat. Orang buat benda baik dia halang. Baik kita tegur hak joget tu. Nampak? Sukar untuk diajak bertaubat ahli bid'ah. Lagilah kalau bid'ah tu sudah merebak, mencengkam hati dia, dah turun-temurun dah buat ibadat cara begitu, lalu orang kata ibadat yang kamu buat ni tak ikut petunjuk Nabi. Dia kata pandai-pandai pula umai. Orang tua-tua dulu buat belakang, mu yang tak buat ni. Padahal kalau diselidiki, orang tua-tua dulu sampai zaman mana je? 100 tahun je. Kah Nabi ni 1300 tahun tak ada lagi orang buat amalan begitu. Dia 100 tahun ni baru ada. Kebanyakan ibadat kita tak tahu bila dia start, sebab tiba-tiba ada. Dan yang lebih bimbang, ibadat yang tuan dia pun tak suka, dia akan jadi satu bid'ah. Mungkin dari satu sudut ada seorang syekh tu, dia ditanya tentang seorang lelaki pergi berdakwah di Pak Orang Asli. Kemudian ada seorang anak orang asli tu masuk Islam. Dia nak selamatkan anak orang asli tu. Dia nak tebus lah, nak kahwin ke apa, tak silap saya. Dia kata boleh, tapi ayah dia minta mahar dia seekor babi. Orang asli. Dia tanya, boleh tak saya bayar mas kahwin tu dengan babi untuk selamatkan anak tu? Sudah nak jawab lagu mana. Tu ada orang kata boleh, orang kata tak boleh, dia kata. Tapi jawapan yang saya sebut, dia kata jangan bagi babi. Kalau dia tak nak seekor lembu sebagai ganti babi, kamu kata sama ada kamu terima seekor babi ataupun aku bagi kepada kamu 10 ekor lembu. Itu lebih baik, dia kata. Bagi 10 ekor lembu, takkan dia nak tolak kot. Ataupun bagi 100 ekor lembu, lebih baik. Sebab apa? Sebab kita tak tahu di saat kita bayar dengan seekor babi, mati kita lepas pada tu, orang tu nanti dia masuk Islam ke apa, dia kata dulu ada seorang ustaz tu, dia kata boleh bayar dengan babi. Padahal masa tu dia tak anggap benda tu sebagai boleh, cuma keperluan dia kata jangan. Sebab kita tak tahu selepas nanti kita mati ada perkataan yang dianggap sebagai ibadat yang orang boleh amal lepas pada tu. Sebab tu dalam nilai agama ni, kita kata tak apalah, buatlah lebih kurang gini. Kita boleh buat tapi dengan penerangan. Sebab kalau kita buat, orang akan anggap benda tu betul. Siapa buat ni? Ustaz tu buat tu. Padahal mungkin dia buat dalam maksud lain. Sebab tu jangan main-main dalam soal agama. Ada orang jawab, aku jawab lah, tak tahu pun. Takkanlah kita nak jawab tak tahu, nanti periksa cikgu marah kalau jawab tak tahu.
Kalaulah dia mati masa tu, orang akan ambil pandangan tersebut dan orang jadikan dia sebagai daripada agama sebab dia kata dalam pakaiannya dalam agama. Susah besar nanti. Hari akhirat nanti susah besar. Sebab dia telah mengatakan sesuatu yang bukan daripada agama. Itu besarnya bid'ah ni, payah diajak untuk bertaubat sebab dia anggap agama. Dia kata, saya tak buat benda salah, saya semayang je, saya ngaji Quran salah ke? Nah, dia buat satu zikir joget. Dia kata, saya bukan menyanyi, saya buat zikir. Daripada duduk joget tanpa duduk dengan lagu, baik joget dengan zikir. Nampak tak? Talbis tu di situ. Macam saya cerita sebelum daripada ni, bagaimana orang jahiliyah boleh tawaf di Kaabah dalam keadaan bertelanjang. Ingat lagi tak? Iblis boleh twist pemikiran dia, kata kamu dulu buat dosa pakai baju ni, takkanlah bila kamu nak taubat kamu bawa baju yang terpalit dosa tu, buka baju tu, tawaf pada Allah, bawa diri kamu saja. Betul juga. Dan ni banyak pula dijenamakan atas nama agama, pakai pakaian agama, berkata dalam soal agama padahal dia bukan daripada agama. Susah. Ini bahaya. Bahayanya bid'ah, dia tak sedar dia sedang buat sesuatu yang Allah murka. Kalau buat maksiat mudah, dia curi, berhentilah curi. Semua maksiat ni orang tahu dah benda tu maksiat. Tapi dalam soal ibadat, hanya ulama yang mengenal mana sunnah, mana bid'ah. Itu bahaya. Sudut tu bahaya. Sebab tu kita kata, biarlah tak buat benda, dia panggil biarlah amalan tak banyak pun, tapi berpada dalam mengikuti sunnah. Kita buat amalan kita tak banyak, tapi yang kita buat tak banyak tu semua ikut skema. Betul lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada banyak buat ni, sampai hari akhirat tengok-tengok tak ada apa pun. Lepas tu bila orang tegur, marilah kembali kepada betul. Dia kata, salah mana saya buat? Dia akan kata gitu. Lebih letih lagi, dia tengok sebaliknya. Dia tengok orang sunnah ni buat hak salah, hak dia buat bid'ah tu betul. Tu lagi susah. Dah lama kelamaan, lama dah terpalit dengan sunnah, dengan bid'ah. Bukan sekadar diajak untuk taubat, malah dia sudah melihat bid'ah tu sebagai sunnah, sunnah tu pula bid'ah, sunnah tu pula benda baru. Yang dia buat ni benda kira lama dah masyarakat buat, inilah yang betul. Yang kita mari bawa ni hak sunnah ni dilihat sebagai benda baru. Dalam istilah dia bid'ah lah, sebab benda baru ni bid'ah. Orang tua-tua dulu tak pernah buat gini, ni pok-pok ni mari ni kaum muda. Maksud yang sama tak? Cuma oleh kerana lamanya bid'ah duduk dalam masyarakat. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Biarlah kita buat amalan kita tak banyak, baca Quran, benda yang dah disepakati. Zikir lepas salat, kita tak ada lah selawat Fatih tu, tak ada. Panjang-panjang selawat, kita tengok dahsyatnya selawat dia, lafaz dia pula bombastik. Kita tak pernah dengar pun, tapi bukan daripada sunnah Nabi. Maka kita kata biarlah saya istighfar saya pendek je, astagfirullah, 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 pendek je. Tapi yang pendek ni menepati sunnah lebih baik daripada yang panjang tapi kita tak tahu benda ni masih sunnah ataupun bid'ah tu. Fatih lima uliqa wal macam-macam. Kita pun nak baca betul erti, muka kita tak hafal. Tapi maknanya benda tu panjang, kita buat pendek. Tapi yang pendek ni mengikut sunnah, lebih kita suka. Tapi nak ajak orang tu kembali kepada sunnah, susah. Itu keburukan bid'ah yang seterusnya. Diriwayatkan dia Al-Fudail, dia berkata, jika kamu melihat seorang pelaku bid'ah di jalan, maka ambillah jalan lain. Amal perbuatan pelaku bid'ah tidak akan diangkat ke sisi Allah. Dan barang siapa yang membantu pelaku bid'ah, maka sama saja dengan membantu menghancurkan Islam. Ini perkataan siapa? Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata,
Kalau kamu jumpa ahli bid'ah lalu satu jalan, kamu pergi jalan lain. Jangan ikut dia. Jangan ikut dia. Sebab apa? Sebab amalan pelaku bid'ah tidak akan diangkat ke sisi Allah. Satu, yang ni kita dah faham dah, hadis tadi kata. Lalu dia juga memahami bahawa barang siapa yang membantu pelaku bid'ah, dia bantu bid'ah ni dan bantu orang yang buat bid'ah, samalah dia bantu menghancurkan Islam. Islam rosak disebabkan bid'ah. Sebab akhirnya orang tak kenal lah amalan sunnah. Macam kita lah, kita kata hari ni patutnya kalau nama Islam kita 20 tahun dah Islam, banyak dah Islam kita tahu, tapi banyak juga Islam yang kita tak tahu. Sebab apa? Tenggelam oleh sebab banyaknya benda-benda amalan yang bukan sunnah. As-sukut, seperti contoh orang pergi ikut jenazah. Makam tu adalah makam iktibar. Orang ikut jenazah ni patutnya diam, senyap, ambil iktibar. Sebab orang meninggal, dia nak kembali kepada Allah. Dan tidak disyariatkan bila duduk tunggu kematian kita baca zikir kuat, zikir derah. Kita pergi kubur pun baca selawat dan sebagainya, seperti orang pengantin nak pergi. Tak ada. Tapi ada sebahagian bila dah lama dah budaya masyarakat, pergi ke kubur tu seolah-olah nak hantar pengantin dengan kuatnya bacaan dan zikir mereka. Hatta sampai kat masjid dulu, orang Arab kata, aku pelik tengok orang Malaysia duduk di buah sembang tu, sambil tunggu jenazah dimandikan, duduk bertegur sapa, duduk gelak ketawa. Pelik. Sebab apa? Budaya kita dah jadi macam tu. Kalau kita kata, tuan-tuan diamlah ni waktu, dia kata daripada diam baik kita baca pasal zikir dan sebagainya kuat-kuat. Tak pernah pun diajar sebegitu. Sebab waktu tu adalah waktu kita mengambil iktibar. Tapi bila kita buat begitu, akhirnya yang asal ni akan jadi tenggelam. Orang tak tahu. Bila kita mari tutup pula zikir tu, orang kata, apa pula ni tak suka kepada zikir? Kita pula jadi salah. Sedangkan bila dia buat tu, dalam masa yang sama dia mematikan satu sunnah. Sebab tu Fudail bin Iyad kata, siapa yang membantu pelaku bid'ah sama seperti orang yang membantu menghancurkan Islam. Akhir sekali dakwah Nabi tu tenggelam, orang tak tahu. Jadi kita ni biar jadi pembantu dakwah Islam. Hak Nabi ajar kita ketengahkan. Hak Nabi tak ajar kita duduk diam-diam, sudahlah. Kalau kita boleh ingkar dalam keadaan tu, ingkar. Kalau kita tak boleh ingkar, jangan jadi orang yang membantu bid'ah. Kalau pun kita tak boleh mengingkari bid'ah tersebut, okey, jangan jadi orang yang membantu bid'ah tersebut. Kurang-kurangnya kita tak apalah, saya tak terlibat pun tak apa, kita tak pergi tak apa, contohlah kita pergi, ataupun kita pergi tapi dalam masa sikap atau sifat yang tidak membantu kepada dia. Kalau kita pula jadi topak dia, sedap pula ustaz baca doa orang lain, kalau mari tak ada lagi ni ustaz, lepas ni ustaz pula lah, sudah letih, bahaya. Okey, wasak agama. Aku mendengar seseorang yang berkata kepada Fudail, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang fasik, berarti dia telah memutus kekerabatannya. Dia kata, ada orang kata kepada Fudail bin Iyad, kalau bagi anak nikah dengan orang fasik, maka putus kerabat lah. Putus kerabat. Fudail bin Iyad kata, barang siapa yang menikahkan putrinya dengan seorang pelaku bid'ah, berarti dia telah memutuskan kekerabatannya. Barang siapa yang duduk bersama pelaku bid'ah, maka dia tidak akan mendapat hikmah. Jika Allah mengetahui ada seseorang yang sangat mengecam pelaku bid'ah, maka aku berharap Allah mengampuni dosa-dosanya. Ibnul Jauzi berkata bahawa sebahagian khabar-khabar ini ada yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa dari Aisyah radhiyallahu anha,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah bererti dia turut serta dalam menghancurkan Islam. Hadis ni darjatnya hasan, yang telah Syekh Hasan Salman Ali Hasan Al-Halabi telah menulis satu kitab dalam bab ini. Jadi kita katakan bahawa, ingat, memuliakan atau membantu seorang dalam pelaku bid'ah, maka dia dalam hal yang sama menghancurkan Islam. Mudah-mudahan kita ni Allah jagalah kita. Kita tahu bahawa ni Nabi tak suka. Nabi tak suka, bukan siapa-siapa, Nabi yang tak suka. Dan Nabi kata ni sebab Nabi tahu inilah benda yang akan merosakkan sunnah Nabi. Jadi tak akan berkumpul dalam satu hati cinta kepada sunnah dan dia menyokong bid'ah. Tak ada. Sebab tu kita katakan, kalaupun kita ni tak mampu nak melawan bid'ah secara berdepan, jalan kita nak mengalahkan dia ialah memperkenalkan sunnah. Lalu kita kata ada seorang saudara kita, kerabat kita terlibat dengan perkara bid'ah. Contohnya bid'ah, kita katalah bid'ah ni pun kita tengok juga tahap dia dari mana. Jangan sampai kita memutuskan silaturahim tanpa kita selidik dulu macam mana kaedah para ulama dalam menangani mereka. Cuma kita katakan bahawa kita berbaik-baik dengan mereka dan jalannya ialah memperkenalkan sunnah kepada dia. Sebab tidak akan berkumpul dalam satu hati kecintaan kepada sunnah dengan kecintaan kepada bid'ah. Dia tak akan duduk dalam hati tu. Apabila seorang tu suka kepada bid'ah, saya sunnah akan lari. Bila dia cinta kepada sunnah, secara automatik dia tak suka kepada bid'ah. Sebab tidak akan berkumpul dua cinta yang bertentangan dalam hati seorang hamba. Lalu dilihat kepada sejarah Nizamul Mulk, dalam dia melawan pengaruh kerajaan Syiah pada masa dulu. Cara nak lawan Syiah tak ada lain, perkenalkan sunnah. Bila orang dah beramal dengan sunnah, secara automatik dia akan mati. Tapi kalau orang tak tahu sunnah Nabi, di saat itu dia akan mudah berkembang. Sebab tu antara metod Syiah mengembangkan dakwah dia ialah mula-mula mematikan ahli sunnah, hilangkan pengaruh mereka. Jangan dengar dia mengajar, jangan dengar teguh, bukan kata apa, jangan pergi majlis ilmu dia. Orang ni tak betul, orang ni salah, orang ni sesat. Matikan dulu pengaruh sunnah. Bila dah stop, dia masuk. Tapi di saat ahli sunnah berperanan menyampaikan sunnah Rasul, hatta kalau kita kata dia cinta kepada sunnah dalam bab makan je, makan tangan kanan dia jaga, masuk bila air kaki dia kaki kiri, keluar bila air kaki kanan, pakai baju pun baca doa, naik kereta pun baca doa, masuk rumah baca doa. Kalau dia bermula dengan sunnah kecil ni, dia ada rasa cinta kepada sunnah, insya-Allah di saat itu hatinya akan mula membenci bid'ah. Jadi ajar orang kepada sunnah Nabi walaupun sunnah yang kecil. Mulakan dengan tu. Kita tak akan jadi orang yang amal sunnah 100%. Hari ni belajar sunnah, esok 100% sunnah buat berlaku. Hak mengaji puluh-puluh tahun ni pun banyak lagi sunnah yang kita tak mampu nak buat. Dan mungkin banyak lagi sunnah yang kita tak tahu pun. Kita yang menggelarkan, kita ahli sunnah ni tak tahu semua pun. Yang penting kita ada satu manhaj. Kalaulah benda ni datang daripada Nabi, saya nak amalkan dia. Manhaj tu ada. Tapi tahu tak semua sunnah Nabi? Tak, banyak lagi kita tak tahu. Kalau kita tahu lah ni pun kadang-kadang kita review balik. Oh, punya gini. Tapi manhaj tu kena ada. Saya cinta kepada sunnah Nabi. Jadi kalau boleh kita ni dalam menanggapi ahli bid'ah, mungkin kita ni tempat kita payah untuk laku bertembung gini. Dan kita pun tak minta untuk berlaku begitu. Pertembungan ni benda sesuatu yang kita kata tak baik, satu. Yang kedua, kita pun bukan ada keahlian untuk berhujah dan berjidal. Macam tanya saya pun tak reti nak berdebat dengan orang. Soal jawab ni yang paling tak suka sekali. Sebab tu jarang buka soalan. Sungguh. Sebab tak boleh nak jawab. Baik kita ajar kita tahu. Nanti orang tanya kita tak tahu, kita akan jadi rasa nak jawab juga.
Baik tak buka soalan. Kalau nak tanya boleh tanya lepas ni ya. Hak kita tulis, nanti saya rujuk dulu gini. Melainkan ada soalan-soalan tengah-tengah tu ustaz. Jadi terpaksa jawablah. Bukan kata tak bagi tanya. Tak adalah kata siapa yang bertanya kuranglah imannya. Tak adalah kata begitu. Tapi kita takut sebab banyak lagi benda kita tak tahu. Cuma kita kata bila kita nak ajar orang, kita gunakan sunnah-sunnah kecil ni supaya menanam bibit-bibit cinta kepada sunnah. Bila dia mula cinta kepada sunnah, secara automatik dia akan tak suka kepada bid'ah. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis Irbad tadi mengumpulkan, mencantumkan cinta kepada sunnah dan benci kepada bid'ah. Dia duduk sekali dalam satu hadis. Maka begitulah hatinya umat. Di saat dia suka kepada sunnah, dia tak akan cinta kepada bid'ah. Tapi kalau di saat dia suka kepada bid'ah, lama kelamaan sunnah akan mati dalam diri dia. So ajar sunnah-sunnah kecil tak apa dah mula-mula sebagai menanam bibit cinta kepada sunnah Nabi. Mulakan sunnah-sunnah kecil. Anak-anak kita bagi sunnah-sunnah kecil. Sunnah makan dengan tangan kanan. Nak suruh dia semayang tahajud mungkin berat lagi. Tapi tanamkan kecintaan kepada sunnah tu. Makan dengan tangan kanan ni, Nabi makan macam ni. Nabi tak suka orang buat begini. Kita masuk tangan kaki kiri lah, tandas, baca doa dulu. Masuk kereta, ingat Nabi suruh baca macam mana. Masuk rumah, sunnah-sunnah yang biasa. Lama kelamaan hati ni dah akan tak suka benda bid'ah. Kita dulu pun belajar lagu tu juga. Kalau orang kata ustaz ni dia tak tahu, dia tak ada jumpa hak kita buat ni, dia kata dia ingat orang ustaz-ustaz semua ni tak pernah belajar kau dalam pondok apa semua ni. Setengah-setengah tu jadi tekong pun. Kalau zaman saya dulu, kalau saya cerita, jadi tekong pun kalau nak kata tahlil kau, nak kata mai ajak kau baca 40 kau baca Quran di kubur, setengah-setengah tu jadi tekong pun. Tapi bila kita pergi dah belajar sunnah Nabi, kita rasa sayang kepada sunnah, kita rasa cinta kepada hadis, kita rasa tak sanggup untuk berdepan dengan Nabi SAW untuk bawa satu hujah. Aku cinta kepada Nabi, tapi dalam hati kita ada satu juga kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada perkara yang Nabi tak suka. Tak akan berkumpul dalam satu hati. Sebab tu kita kata didiklah hati untuk mencintai sunnah, sebab dia adalah jalannya kita mengenali bid'ah. Dan kita tak suka kepada bid'ah. Dengan sunnah-sunnah kecil pun tak apa dah. Tapi lama kelamaan kita tambah koleksi ilmu kita berkaitan dengan sunnah. Tak tahu banyak lagi benda yang kita nak belajar. Belajarlah. Mungkin ada tuan-tuan ni duduk sini lagi lagi alim lah daripada saya, buku banyak tu. Kedah tu kuliah pada semua. Dengan ustaz tu belajar, dengan ustaz ni belajar. Begitulah cara kita menimba ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, dan mudah-mudahan Allah memperkenalkan kita kepada sunnah, dan Allah menjaga dan menjauhkan kita daripada perkara-perkara yang Allah tak suka, yang Nabi tak suka, yang boleh menjauhkan kita daripada kecintaan Allah, kecintaan kepada Allah dan juga Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam. Cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah itu daripada kekurangan saya. InsyaAllah nanti ada waktu kita akan sambung pula kepada bab kecaman kepada bid'ah dan pelaku bid'ah itu, dan perkara-perkara yang masih lagi berkaitan dengannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.